Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah ya. Tak sangka ini dah minggu ke-5 sebenarnya. Ini sebenarnya saya nak buat santai saja sebab dalam day 3 dalam buku Network NLP 21 Days ni, Knowing What You Really Want ni sebenarnya sambungan day 2. Dia ni nak tengok macam mana kefahaman you all pada day 2 dan day 2 tu kita dah pecahkan kepada 2 ya. Alhamdulillah kita telah bincang dan kebetulan pula macam saya cakap awal tahun orang semua nak tambah azam lah, nak tambah ini, nak tambah itu semua dan saya rasa inilah paling sesuai sekali. Okey, chapter ni dia cover outcome ecology, the role of your unconscious mind representing your outcome, Cartesian question, values and outcome. Okey. Saya hanya akan touch 3 asas. The role of your unconscious mind, Cartesian question, values and outcome. Yang lain semua tu cara belajar dah, dia tu. Jadi saya akan go through perlahan aja ya. Yang saya akan tekankan 3 benda ni lah. Yang nombor 1 tu outcome ecology tu pun sebenarnya saya tidak akan tekankan sangat, cuma saya nak revise balik dia tu. Ya, jadi well-formed outcome ni kita tengok ada 6 lah, lepas tu saya ada tambah semua. Cuma kebanyakannya tu adalah left brain. Jadi ada orang yang tangan kidal dia right brain lah ya. Tapi macam kita semua ni yang pakai tangan kidal kita left brain. Jadi kita semua bawa banyak ya, apa-apa yang kita tengok ni semua kita gunakan left brain. Jadi kalau yang tangan kidal tu janganlah jumpa saya, tapi saya right brain betul. Sebab tu kamu kidal. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini ya. Saya pun dah banyak-banyak kali cerita dan NLP ni sesuai dengan cara pemikiran saya. Yang paling powerful sebenarnya adalah the unconscious mind. Dan di manakah unconscious mind kita? Lazimnya di belah kanan lah untuk orang yang biasa ya. Jadi kebanyakannya adalah brain kita yang belah kanan kita. So kat sini ni ya, kita dah belajar pasal goal setting semua. Dia tu day 3 ni dia nak menekankan, dia nak beritahu kita bahawasanya kadang-kadang kita dah cuba dah buat dah 21 hari lah, 40 hari lah kita dah bayangkan terdoa pada Tuhan, kita minta dengan Tuhan tapi tak dapat juga goal kita. Tahun baru 2022 pun masih tak dapat. Ini yang unconscious goal tadi tu, dia memainkan peranan dia. Jadi saya akan tekankan di sini hari ini ya, di manakah unconscious mind kita dan di manakah unconscious goal kita. Dan the Cartesian rule tadi itulah. Saya memang minat benda tu sebab benda ni memang asas. Tapi dialah yang kita kena faham. Baru kita move on to intermediate tadi. Jadi kita dah belajar ya, ni hanya just going through saja macam SMART semua tu. Lepas tu ada 6 teknik ditambah lagi dan dia ada 4 yang saya tambah lagi jadi 5 pada hari kedua. Boleh tengok balik video-video sebelum ni ya. Jadi ini yang kita tengok ada kalanya kita punya goal tu tidak dapat kita tidak dapat capai sebab ada konflik dengan kita punya persekelilingan, ekologi kita, mungkin masyarakat kita dan sebagainya ya. Dan kadang-kadang tidak menjadi sebab melibatkan orang yang you sayang, yang you care for, yang you ambil berat, mungkin ibu bapa kita, mungkin keluarga kita. Jadi mereka mungkin tidak mau berubah. Sebab ini terjadi pada saya pada tahun 2008-2009. Saya sangat-sangat nak berubah. Saya berubah 180 darjah. Ya. Saya berubah dan saya ingat saya bagus, saya ingat. Tapi rupanya keluarga saya semua tak setuju. Dia kata, you jadi sombong, kata, you jadi ini. Saya sedar pun tidak. Tapi ini pengajaran saya. Walaupun saya dah berapa tahun ya mempelajari NLP, tapi pada 2008-2009, new insight datang kat saya. Ya, ada orang pandang saya sombong lah itu. Sebenarnya saya mengejar apa yang saya nak. Masa itulah kalau you all dengar cerita saya jadi CEO anak syarikat public listed semua, masa itulah. Zaman-zaman tu. Jadi saya very stern. Ya, saya very fokus. Tapi rupa-rupanya walaupun impian saya itu menjadi, tapi keluarga saya tidak setuju. Ini antara-antaranya yang kita kena tengok. Kita nak minta goal kita tadi, day 2 tadi tu. Kadang-kadang ada yang dapat sebab kita bulldoze juga, tapi ada bayarannya. Saya selalu cakap macam tu. Dia ada bayarannya. Kita nak sesuatu, kita dapat. Nak jadi
CEO anak public listed. Kenapa dia penting bagi saya? Sebab saya tiada kelulusan. You untuk jadi CEO anak public listed company atau public listed company, you kena ada degree. Tidak, Bursa tidak luluskan. Jadi datuk yang ambil saya itu, dia entah macam mana tadi pusing-pusing, saya lepas. Jadi keluarlah nama kat khabar semua sebagai CEO anak syarikat public listed. Ya, mungkin dia tak tengok kot kelulusan saya, tapi tahu saya nearly impossible. Tapi itulah dia ya. Jadi for the price that I have to pay was my keluarga tak setuju apa saya buat. Ini yang saya nak cuba cakapkan ya. So terima bila dah minta terima. Siapa yang nak belajar pasal doa lagi lepas ni pun boleh juga datang nanti masa camping-camping tu. Inilah yang saya cuba ceritakan. Saya punya mungkin tak tahu ya boleh nampak tidak wajah saya. Okey, saya ketepikan gambar ni. Jadi kadang-kadang ya kita ni psikosomatik ni penyakit-penyakit minda lah selalunya ya. Jadi banyak orang kena ya, kadang-kadang kita sakit minda ni ya, kita dengan sendirinya sakit hari-hari, kita nak baik. Siapa yang tak nak baik? Ya, boleh nampak bayangan lah, boleh macam-macam lah psychosomatic symptom ni. Tapi sebenarnya puncanya daripada perasaan dan juga fikiran. Jadi kebanyakan orang hendak baik. Tapi kenapa dia tak baik-baik juga? Digunakan NLP dia, kenapa tak baik? Sebab dia ada secondary gain tu. Ya, bila dia sihat, orang tak ambil kisah pasal dia. Tapi bila dia sekali-sekala tak sihat, orang pandang dia. Apa khabar? Kamu dah sihat dah? Secondary gain tu yang membuat dia tidak boleh sihat. Ini goal dia. Saya dah tak sihat 5 tahun dia kata. Saya nak baik, saya akan gunakan NLP. Tapi NLP digunakan dengan betul pun dengan apa? Yang unconscious mind tadi tu, yang secondary goal yang kita tak nampak tadi tu, dia membatalkan goal kita yang kita nak tu. Sebab goal kita kurang power. Ya. Jadi kat sini ni mula tengok siapa-siapa yang ada goal tu tadi, yang dah pergi ini lagi hari pertama tahun baru kononnya, ya. Jadi mula tengok balik ya goal you. Alright, nanti dia akan bagi satu tools yang saya memang sarankan, you fokus kat tools tu. Memang antara yang asas, tapi saya tengok very powerful ya. Ini dia ya, the role of your unconscious mind. Dia melibatkan semua, apa-apa pun. In fact dia yang paling power lah. Dia boleh teruskan degupan jantung you tanpa you suruh jantung degup setiap berapa saat, tak payah. The unconscious mind will do it for you ya. Dan banyak pula ya, dan dalam the power of doa memang the unconscious mind yang banyak bantu kita. Dan seharian pun orang cakap mana ada coach, saya tak percayalah unconscious mind buat semua ni. Siapa yang belajar memandu tu saya tanyalah, sekarang you tahap mandu macam mana? Ya, mandu you tahap macam mana? Adakah you start kereta tiba-tiba dah sampai? Jadi kat tengah-tengah tu mind mana yang bawa? Dia memula conscious mind, berpeluh-peluh ketiak. Dah 3-4 bulan bawa kereta dah biasa, dia subconscious mind. Kita masih sedar lagi. Tapi dah 20 tahun memandu, cuma ingat start kereta, lepas tu sampai rumah mak mertua atau bapak mertua. Itu je yang kita ingat. Yang tengah-tengah tu unconscious mind dah bawa ya. Jadi banyak perkara tentang unconscious mind ni kita gunakan seharian. Sebab dia unconscious, kita pun tak pernah sedar. Tapi hari ni dah tahu dah. Jadi kena sedar. Hari ni kena sedar. Tengok balik ya, goal you, apa yang unconscious mind tak tuju contohnya. Ya, jadi macam mana ya unconscious mind, the secondary unconscious goal therefore take precedence and succeed. Jadi kat sini ya, lagi satu saya selalu cakap ya, apa yang selalunya dalam minda kita, apa yang besar dalam minda kita, apa yang selalu ganggu kita, selalunya itu akan jadi kebenaran, dia akan menjadi. Itu selalu saya cakap. Jadi kalau kita tidak faham apa yang unconscious mind kita fokus, kita duk hanya fokus pada conscious mind kita, itu yang conscious mind kita kadang-kadang kalah. Dia kalah dengan unconscious mind. Sebab unconscious mind, dia ada benda lain yang dia tengok lebih lebih penting untuk kita. You kena faham, conscious mind ke, unconscious mind ke, apa ke, Tuhan bagi kita benda-benda ni adalah untuk menyelamatkan kita, adalah untuk kebaikan kita. Tidak pernah Tuhan buat benda ni untuk menjadikan dia terus menyusahkan kita. Itu tidak sama sekali. Ya, semuanya. Jadi niat, saya sebut niat lah. Niat conscious mind
niat unconscious mind baik untuk kita. Cuma kita ni yang kadang-kadang tidak berapa faham benda-benda ni ya. Jadi dia macam keluarga kita lah. Dia risau pasal kita. Tengok macam kita dah jadi sombong, macam bongkak. Padahal kita fokus. Ya, mungkin kurang masa untuk keluarga beri kita mengejar suatu goal tu. Dia conscious unconscious mind ni dia akan balik-balik. Nanti saya akan cerita kat you kat mana dia akan balik-balik tentang kita. Dia jaga kita tu kat mana ya. So boleh baca buku ni ya, dan saya hanya macam saya cakap, saya pun hanya ambil konteks-konteks yang saya nak sampaikan saja. Yang asas saja dahulu. Ya, jadi ini pun saya dah sebut dalam pengajaran kita yang 4 minggu tu ya. Kita ingat itu adalah kebenaran, padahal itu adalah separuh kebenaran dan kadang hanya buatan minda kita sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dalam pelajaran kita ni pun saya ada negation. Saya tak tulis semua buku. Saya tak bincang dengan you satu-satu ayat perkataan. Saya tidak. Saya ambil excerpt yang saya nak ajar dan saya ceritakan kat you. Dan you pula pagi ni kalau you tengok, you akan ingat mana yang bersangkut paut dengan you. Mana yang you rasa akan membantu you, you akan ingat. Yang tengah jam saya cerita ni mungkin you ingat 5 minit saja. Itulah minda kita. Dan kalau itu you kata reality, saya nak bawa macam mana? Pada saya reality yang mula sampai habis lah. Itulah kebenaran dia apa yang you belajar hari ni. Tapi hanya ingat 5 minit. So itu pada saya bukan reality ya. Jadi kat sini ni argument saya bahawasanya minda kita kadang kita punya ingatan pun bukan reality yang sebenarnya. Kita hanya nak ambil yang impact kuat pada diri kita sendiri. Isu dia macam saya cakap awal-awal tadi, unconscious mind ni kita tak sedar. Jadi macam mana kita nak tahu dia yang ganggu kita punya goal tu tadi? Jadi ini yang saya suka NLP. Ya. Dia terangkan pada kita benda-benda ni. Jadi sebenarnya ni ilmu dunia, kita hanya belajar. Ya. So okey. Jadi ini antara-antaranya. Jadi banyak yang saya di garis-garis kawan hijau tu nanti baca balik semula ya. Jadi kalau you tengok ya, dia ada internal goals ya, dan selalunya ya kita mencari goal-goal ni biarlah nilai yang kita betul-betul maulah. Tapi di NLP ni juga dia bagi tahu saya banyak orang dia tukar-tukar nilai dengan kepercayaan tu. Dia kadang confuse mana nilai mana kepercayaan. Jadi kita terima dua-dua. Ya. Goal-goal kita berdasarkan kepada nilai dan kepercayaan kita. Jadi goal-goal kita ni ya, kita matlamat kita kalau kita sendiri tak percaya susah. Kalau kita rasa nilai dia tak cukup bagus kita pun tak kejar sepenuhnya. Tapi kalau kita kata this is worth my life. Ya, sebab saya juga lah antara untuk orang yang percaya. Tuhan adakan kita di bumi ini ada sebabnya. Ada perjuangan kita. Dan selagi belum habis, Tuhan suruh kita duduk kat dunia ni. Dan bila kita dah tamat perjuangan kita nanti, kita balik-balik ya ke alam kita yang asal dulu. Ini kepercayaan saya. Siapa-siapa yang habis kerja dia kat dunia, dia pun balik. Kita ni hanya pelawat di dunia ini. Itu kepercayaan saya ya. Tak sebenarnya kepercayaan korang. Okey, jadi ni dia bagi contoh kalau kita punya nilai ataupun kepercayaan. Honest ya. Honest ni penting lah hidup kita. Kita kena sentiasa honest dalam hidup kita tu penting. Ini yang kadang-kadang kita punya goal kalau dia tidak selari dengan honest tadi tu, jadi mungkin goal kita tidak dapat. Ya. Jadi kat sini ni tadi yang you all kena tengok. Ya, apakah nilai dan kepercayaan you? Ya, saya tidak suruh you tinggalkan agama you. Tapi saya suruh you buka minda you tentang agama you. Pergi belajar dengan ustaz-ustaz mendalam. Ya. Sebab saya sendiri pun kadang confused pasal agama. Ya. Dulu saya ingat lagi masa kecil-kecil kalau nak baca Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, ustaz cakap, "Kenapa kamu bising sangat ni?" Baca dalam hati dia kata. Sekarang kita dah bagi tahu ya, kena baca, kita dengar sendiri. Jadi kat sini ni itu kira apa tu? Jadi sekarang ni ada perubahan. Agama kita tak pernah berubah. Tapi kefahaman ustaz-ustaz, kefahaman orang-orang yang pasal agama ni, dia memahami lebih dan dia telah mengajar kita. Jadi kita kena ambil yang
paling important untuk hidup kita ya. Jadi itu sama juga dengan unconscious mind kita. Dia akan tengok balik, refer balik kita pegangan kita macam mana. Jadi kalau ada goal yang berselisih dengan kita punya kefahaman ataupun kepercayaan, goal itu selalunya tidak menjadi. Jadi kat sini ya. Tapi macam saya cakap, hati-hati jangan sampai pula pergi tinggalkan agama sendiri. Itu bukan yang apa saya nak you all buat. Jangan salah faham apa saya cakap. Sebabnya saya nak you all duduk depan saya tanya, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Okey, dan simple kepercayaan kita, saya tidak boleh organize ya orang lain ya. Saya tidak boleh menyusun kehidupan orang lain. Kita percaya macam tu. Jadi bila macam tu aja, apa-apa goal kita, nak manage anak ke, nak susun kehidupan anak-anak kecil ke, kita gagal. Sebab kita ada kepercayaan yang kita ni tidak mampu untuk manage other people. Ini dia ada benda yang besar, goal kita yang kecil. Jadi goal kita yang kecil kalah lah selalunya. Ini ya. Jadi berhati-hati dan mula tengok. Jadi apakah NLP ada suruh buat? Saya tandakan warna merah ya. Cartesian question ni, tolong tak faham, tanya. Kalau boleh print benda ni. Ya. Apa benda Cartesian question ni? Sebenarnya Cartesian question ni lah yang akan mengungkit ataupun membuka apa-apa saja yang you unconsciously tidak fikir ataupun tidak dapat fokus. Ya. Mula-mula saya baca ni pun saya cakap, lah ini apa benda ni? Kan dia ada converse lah, theorem lah, non-mirror image reverse lah, inverse lah. Cuba buat dulu. Jangan banyak soal. Ya. What wouldn't happen if you did? Dia katalah you ada goal. Lepas ni saya cerita lah. Yang ini nanti you print, you baca balik, you cuba fahami, you pening kepala you tak faham, you pergi slide yang nombor 2 ni. Ya. Jadi slide nombor 2 ni dia buat senang je. Dia bagi satu example, ya, dia kata, I really want that promotion. Ni contoh. Ya. Jadi using the question form of question, ask, what would happen if you did get that promotion? Apa akan jadi? Jadi akan tulis, oh saya akan gembira, gaji saya akan naik. Ini kalau saya dapat ya promotion tu. Apa lagi you dapat? Oh keluarga saya akan bangga, keluarga saya akan apa? Tulis. Jangan nak fikir-fikir banyak-banyak. Ini Cartesian rule. Ya, dia tidak suruh you fikir apa you. Dia tidak suruh, oh ini betul ke? Ini salah ke? Ini sesuai ke? Ini kurang bagus tak? Dia tidak mau kita value benda-benda tu. Tulis saja dulu. Ya, what would happen if you did get that promotion? Dah habis, nanti kalau ada masa pun boleh sambung lagi, petang ke besok ke, ada idea baru. Oh, kalau dapat promotion ni, bolehlah saya kahwin cepat sikit. Contoh je, tulis. Jangan nak soal-soal jawapan-jawapan tu. Dah habis yang tu, buat second list. What would not happen if you got that promotion? Apa yang mungkin ya tidak jadi? Ya. What would not happen? Apa yang mungkin tak dapat? Apa yang mungkin terjadi kalau you tak dapat promosi ni? Oh, lambat kahwin contoh dia. Ya. Ini kalau dapat promosi ni, nak kahwin tahun 2021, mungkin dia tambah tahun 2022. Ya. Nak simpan duit, nak kumpul duit, macam-macam lagi. So, apa yang mungkin jadi? Ya. Jadi, kalau memang you sengaja nak melewatkan perkahwinan you, apa jadi? Unconsciously, you will fight against that goal. Ya. Mula faham ya. Lepas tu, what would happen if you didn't get that promotion? What would happen if you got that promotion? What would happen if you didn't get that promotion? Ini ni saya pun pening kepala dulu. Apa bezanya antara soalan nombor 2 dan soalan nombor 3? What would not happen if you get that promotion? What would happen if you didn't get that promotion? Jawapannya macam sama je dua-dua ni, tapi kefahaman saya dia ada perbezaan. Ya. Soalannya tu memang berbeza ya. Apa yang akan jadi kalau you dapat promotion? Apa yang tak akan jadi kalau you dapat promotion tu? Saya dah jawab tadi yang nombor 2 tadi tu, saya jawab nombor 3 sebenarnya. Saya silap ya. Jadi what would not happen if you get the promotion? Jadi dapat promotion tu apa yang tak akan jadi? Jadi yang mungkin tak akan jadi, mungkin you tak akan jadi miskin. Ya, you mungkin apa? What would happen if you didn't get that promotion? Jadi baru jawapan yang saya bagi tadi tu. Mungkin perkahwinan you dilewatkan.
sebab you tak dapat promotion tu. What would not happen if you didn't get that promotion? Dia soalan dia seakan-akan sama, tulis saja jawapan tu dulu. Nanti akan nampak perbezaan dia. Sebab soalan ni lah tadi yang saya cerita asasnya kalau macam mana nak menyongkil yang unconscious mind you tadi tu. You mula berfikir. Untuk permulaan agak janggal, jangan pening-pening kepala. Macam saya cakap, saya tengok kat sini ada 4 soalan saya cakap. Tapi jawapan saya ada 2 soalan. Ya. Itu permulaannya dulu. Tapi lama-lama nanti akan mula dapat difference dia dan you akan tengok, oh memang ada perbezaan. Ya. Okey. Jadi macam saya cakap, saya akan fokus kepada 3 benda. 1 dah, 2, ni 2, kaca dah 2. Dan saya akan fokus last one nanti ya. Okey, apakah value ni? Ini understanding values ni simple aja ya. Dia tengok you punya belief system semua ni lah ya. Tapi nilai ni dia ada kepentingan-kepentingan dia. Jadi kalau nilai-nilai ni lebih besar daripada apa yang you nak goal matlamat you tadi tu, inilah antara-antaranya ya. Yang you akan tidak dapat berjaya meneruskan apa-apa matlamat yang diteruskan. Contohnya kalau kita faham ya, kalau kita faham kita berkepercayaan bosses ni nak untung sendiri je, tak nak untung kita. Jadi kita nak naik pangkat pun susah. Sebab bos nanti fikir diri dia je. Padahal kita punya matlamat kita nak naik pangkat. Tapi macam mana kita boleh sekat? Sebab kepercayaan kita. Bos kita hanya mementingkan diri dia sendiri. So benda-benda macam ni pun kita kena ambil indah ya. Untuk cover balik apa yang kita belajar pada hari kedua. Di mana datang dari mana? Ini yang saya tengok dari tu ya. Asalkan dia tidak melanggar sunnah dan Al-Quran, mula fikir betul-betul. Mungkin daripada kecil dulu tadi ditakut-takutkan. Mungkin daripada kecil dulu kita dengar cerita orang tua ya, ataupun kepercayaan ya, kepercayaan persekitaran kita. Ya, mungkin ada orang dulu kalau you tengok ya, siapa yang membesar dengan keluarga-keluarga bangsa-bangsa lain, dia tolerance ya, dia tahu oh ni boleh, itu tak boleh. Tapi orang-orang yang tidak pernah ya, dia membesar di satu perkampungan yang tiada agama lain. Dia memang takjub lah, dia pening kepala tengok agama lain. Jadi kat sini ni ya, nilai-nilai you tadi tu ataupun kepercayaan itu datangnya daripada mana? Ya. Ada kalanya kita taksub dengan seorang guru. Itu sebabnya. Janganlah taksub sangat dengan siapa-siapa. Macam saya tidak akan taksub dengan NLP. Saya hanya gunakan banyak NLP. Tapi untuk taksub, tidak. Ya. Kita taksub kepada sunnah dan Al-Quran. Itu pun berhati-hati. Jangan pandai-pandai nak pergi interpret benda itu sendiri. Kita kena juga ada ilmu nak interpret benda-benda ni semua. So mula tengok benda-benda ni ya. Jadi tak semestinya kita taksub tapi kita belajar ya. Jadi nilai-nilai ni penting. Jadi kat sini ni antara-antaranya yang you kena perhatikan, pastikan dia tidak mengganggu matlamat you yang you buat pada hari kedua tempoh hari. Seperti juga saya pernah cerita ya, bila intermediate dengan advance nanti, you boleh ubah you punya experience you. Ya, pengalaman you tadi tu you boleh ubah. Dan saya pernah buat pun. Dan insyaAllah ada yang korang besok pun akan ubah pengalaman-pengalaman dulu yang you tak suka tu. Ya. Jadi sama juga dengan you punya nilai. You boleh ubah. Kalau dulu kita percaya kan nak baca Al-Fatihah kena dalam hati. Kita ubah sekarang. Sebab dah ada bukti-bukti menunjukkan ya, ustaz-ustaz yang lagi bijak pandai lagi, dia orang dah lagi membuat rumusan bahawasanya kita kena baca Al-Fatihah tu sekurang-kurangnya kita yang dengar. Tapi jangan sampai ganggu semua orang pula. Ya. Jadi kalau kita tengok nilai-nilai kita tadi tu, dia boleh kalau kita matlamat yang kita dah buat akhir tahun ataupun awal tahun ni tidak cukup kuat, nilai kita tu nanti akan take over. Dia yang akan berhentikan matlamat tu. Bukan orang lain pun. Tapi kita mula tengok ya, kita mula tengok dan kita mula faham benda-benda ni. Okey, jadi yang ini saya nak tekankan juga hari ini bagi saya tambahan mungkin 5 minit begitu ya daripada masa biasa kita.
Ya, a person is not his or her behavior. Ya, siapa-siapa yang tak kenal saya kan, tengok saya mengajar, saya ketawa. Coach ni tak serius lah. Dia mengajar je, entah apa, entah lawak dia buat sendiri, dia ketawa seorang-seorang. Ya. Adakah itu maka semua orang jatuh hukum? Saya bukan orang yang serius. Itu yang dicakap tu. A person is not his or her behavior. Lagi-lagi orang-orang yang kita hanya jumpa seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Kita tengok je satu ayat dia keluar salah, kita bidas dia habis-habis. Ya. Jadi kalau kita boleh terima benda ni, ya, hidup kita lagi tenteram. Mungkin ini hanya waktu-waktu tertentu. Dan semestinya perangai dia ya tidak menentukan siapa dia. Ya. Mungkin dia punya perangai pada waktu itu marah ke apa, video viral, mencarut-carut dia dekat apa, dan ada orang tunjukkan dalam mesyuarat ya. Setelah di bulan kesian, CEO tu kena buang kerja siap hari bulan. Tapi adakah itu menentukan perangai dia macam itulah, dia ni memang mulut ganas atau apa? Tidak ya. Dia marah sangat sebenarnya ya. Sebab mana boleh kita sokong konsultan kita yang hanya ambil duit bayaran banyak-banyak lepas tu menjanamkan projek-projek kita. Dan staf dia nak dia luluskan konsultan tu. Of course dia tak setuju bila dia ulang-ulang beritahu konsultan tu macam tu. Saya faham. Ya, saya faham keadaan ni sebab saya pernah duduk dalam situasi itu. Cuma saya diajar jangan mencarut. Saya diajar bercakap baik-baik. Walaupun saya marah, saya diajar cakap dengan nada yang perlahan. Itu belief masing-masing. Tapi tidak menentukan, coach ni masa tengah tegang, tension pun dia cakap baik, slow je. Tak juga, ada kalanya gabra juga ya. Lagi-lagi kalau kejadian tu di depan mata kita melibatkan orang yang kita sayang, gabra juga. Jadi, adakah itu menentukan behavior saya? Tidak. Kena faham. Ya. Seseorang itu tidak boleh kita tengok daripada behavior dia saja. Kita kena mendalami lagi cara dia berfikir, cara perasaan dia dan seterusnya. Okey, kita sampai penghabisan dia, iaitu macam biasa ya, things to do today. Jadi macam biasalah, you kena hafal. Hafal saja. Saya ingat the position yang kena hafal lebih kurang 16 ke berapa tu. Saya pun boleh hafal 5 je, 6 je. Yang paling saya hafal nombor 1 tu je. Ya. The map is not the territory. Kalau orang tanya je, give one presupposition of NLP. Itu je lah saya ingat. Dan lain saya tak berapa ingat. Ya. Tapi saya berceritalah bila saya nampak ayat tu. So, cuba hafalkan ya. Lepas tu kalau boleh, you ambil 3 daripada matlamat you yang you buat pada hari kedua, 2 minggu ataupun seminggu yang lepas tu, you dah ada you punya matlamat, you ambil 3. Lepas tu, you apply yang Cartesian question tu. Yang 4 kuadran tu, tengok dia masih valid lagi tidak. Ya. Kalau boleh, you bagi dia point. Dia ni yang lagi penting. Kalau you dah dapat 4 question itu, tengok, alamak, bercanggahlah dengan nilai saya. Bercanggahlah dengan unconscious mind saya. Jadi mana lagi penting? Unconscious mind ataupun nilai kita? Kalau matlamat kita itu untuk mengubah unconscious mind kita, kalau matlamat, jadi kita kena besarkan benda tu. Jadi kita kena kuatkan lagi benda tu. Dan kita nak benda tu dan kita ubah unconscious mind kita. Kita ubah ya nilai-nilai kita. Selagi tidak melanggar sunnah dan Al-Quran, saya okey saja. Sekiranya ada yang bercanggah dengan sunnah dan Al-Quran, kita bincang depan-depan ya. Jangan belakang-belakang. Okey, ya. Jadi tengok juga ya, mula peka apakah nilai-nilai yang penting untuk hidup you. Janganlah semua nilai. Maybe top 5 je lah you kena tahu. Jadi lepas ni, you nak buat matlamat tahunan, pastikan dia selari dengan nilai-nilai you tadi tu. Pastikan dia selari dengan you punya kepercayaan tadi tu ya. Lepas tu kalau boleh carilah matlamat tu ya. Saya nak bina rumah iglu. Aduh. You duduk dekat Malaysia nak bina rumah iglu, bukan tak boleh. Boleh. Tapi agak mencabarlah.
Melainkan duduk di kutub utara atau kutub selatan. Cita-cita saya nak buat rumah minimalis, rumah iglu. Okey, tak ada masalah. Ya, nak buat rumah iglu bentuk pun tak apa juga di Malaysia ni. Tapi tak, saya nak buat dengan ais. Macam orang Eskimo buat. Dia agak mencabar. Itu maksud dia, ya, jaga ekologi you, tengok apa semua matlamat-matlamat you. Tengok masuk akal ke tidak, ya. Tapi coach, saya adalah orang yang selalu menonggak arus. Saya kena buat apa yang orang tak buat. Dan saya kata good luck. Bukan tak boleh berjaya, boleh. You ada 20%. You memang orang lain buat, you nak buat beza. Ya. Kalau orang lain naik basikal ke depan, you nak naik basikal ke belakang. Jadi tak apa, boleh. Tiada masalah. Jangan nak argue pula. Sebab dia 20%, dia 80%. Apa yang kita bincang hari-hari adalah berkenaan 80% manusia. Kita tak bincang yang 20% tadi tu. Yang special tadi tu, kita tak bincang. Ya. Okey, jadi mula tengok ya, macam ni hanya peringatan saja. Siapa-siapa yang mula nak menggunakan the power of doa semua tu, ya, tolong bila berdoa tu, ya, pastikan kita gunakan semua diri kita. Kalau kita nak jadi seorang cook yang hebat dalam masa 5 tahun, pastikan bila kita masak tu, dalam masa kita masak tu, kita bau kari tu memang kari paling power yang kita pernah bau lah. Contohnya, jangan cakap nampak, rasa, bau-bau sekali. Ya. So, okey. Alhamdulillah kita pun dah tambah 10 minit daripada perbincangan kita sebab kita